Negara di timur laut benua Afrika ini dikenali dengan Jumhuriyah Misrul Arabiyah atau Republik Arab Mesir. Negara yang sepanjang sejarahnya menyimpan 1001 kisah penuh rahsia. Mesir bagaikan sebuah muzium terbuka. Negara dengan penduduk melebihi 60 juta orang ini begitu terkenal dengan tamadun purba dan piramid-piramidnya. Bumi Fir'aun ini pernah muncul sebagai kuasa besar dunia. Tanpa dapat dinafikan, Islam turut menyumbang mengkayakan sejarah dan tamadunnya yang panjang. Islam membebaskan bumi Fir'aun ini daripada belenggu akidah jahiliyah bawah pimpinan seorang sahabat Nabi terkenal, Amr bin Al-As. Semasa pemerintahan Umar Al-Khattab, beliau memimpin pasukan tentera Islam membuka Mesir yang dikuasai oleh Romawi. Pasukannya bergerak menuju Mesir dalam musim dingin tahun 18 Hijrah. Dalam perjalanannya ke Mesir dari Syam, Al-Arish menjadi laluan pasukan Amr bin Al-As. Merintasi sempadan dengan jumlah pasukan 4,000 orang, Amr bin Al-As dapat menduduki Arish dengan mudah. Al-Arish terletak di pantai utara semenanjung Sinai, berhadapan lautan Mediterranean serta bersempadan dengan Palestin dan Israel. Al-Arish dengan penduduk melebihi 40,000 orang adalah salah sebuah destinasi pelancongan musim panas di Sinai selepas Saint Catherine. Lambaian pelepah tamar serta deruan ombak pantai Al-Masa'id di pinggir bandar Al-Arish ini mengimbau sejarah pembukaan daerah ini 14 kurun lalu. بعد أن فتح المسلمون الشام تحدث عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب في أمر فتح مصر، وقال له أن مصر بفتحها فيها خير للمسلمين، فهي من البلاد الغنية والثرية. وكان الخليفة عمر بن الخطاب يتخوف من فتح مصر خوفا من إضعاف جيش المسلمين في الشام، لكن عمرو بن العاص استطاع إقناع الخليفة عمر بن الخطاب بأن يسير بجيشه لفتح مصر. واقتنع عمر بن الخطاب برأي عمرو بن العاص، ووافق على أن يسير عمرو بجيشه إلى مصر لفتحها. Amr bin Al-As melafazkan syahadah di hadapan Nabi pada bulan Safar tahun 8 Hijrah. Beliau ketika itu bersama Khalid Al-Walid dan Uthman bin Talha bertemu Nabi SAW. Mereka membuat ikrar setia kepada Islam 6 bulan sebelum pembukaan kota Makkah. Semasa hayat Rasul, Amr bin Al-As merupakan sahabat Nabi yang setia dan dipercayai. Beliau seorang penulis wahyu. Beliau pernah ditugaskan sebagai pendakwah dan amil zakat di Amman. Amr bin Al-As terpilih untuk memimpin tentera Islam membuka negara Islam yang baru semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Mesir berjaya dibuka, Umar Al-Khattab melantik Amr bin Al-As sebagai gubernur Mesir. Pulau Tinis ialah salah sebuah pulau di Tasik Al-Manzala, tidak jauh dari Port Said. Dalam misi pembukaan Mesir, angkatan Amr bin Al-As berhadapan dengan tentangan hebat di Tinis. Puluhan ribu tentera musuh mempertahankan Pulau Tinis daripada dikuasai oleh pasukan jihad Amr bin Al-As. Dr. Abbas Ashnawi, pengarah di Museum Port Said, membuka lipatan sejarah pertempuran Pulau Tinis. عمرو بن العاص فتح مدينة تنيس سنة 21 هجرية بعد ما فتح مدينة شطا ودمياط، وكان بيسكن المدينة في هذا الوقت جاليات كثيرة، منهم القبط أو أصحاب مصر أو سكان مصر في ذلك الوقت، بالإضافة للروم اللي كانوا بيستعمروا مصر في الوقت ده، بالإضافة إلى العرب المتنصرة أي
العرب ذوي الديانة النصرانية أو المسيحية. وكان بيحكم المدينة وقت عمرو بن العاص، أو لما دخلها عمرو بن العاص، حاكم من العرب المتنصرة كان اسمه أبي ثور. وتذكر كتب التاريخ إن لما عمرو بن العاص دخل المدينة أو جيوشه دخلت المدينة، تصدى للجيوش العربية من أهل تنيس 20,000 مقاتل. معنى كده إن الجزيرة كان تعداد سكانها كبير لدرجة أن يخرج منهم 20,000 مقاتل. Patah tumbuh, hilang berganti. Terletak di pinggir bandar Kahirah, Fustat yang penuh kesederhanaan terus hidup bersama sejarahnya tersendiri. Suatu masa dahulu, Fustat ibu kota Mesir yang sibuk. Fustat bermaksud khemah, berasal daripada bahasa Arab lama. Ia dibuka oleh Amr bin al-As pada tahun 20 Hijrah. Inilah runtuhan kota lama Fustat, terletak di timur Qahirah Qadimah. Suatu masa dahulu, kawasan ini sebuah penempatan dengan bandar yang sibuk dengan kegiatan manusia. Ia diasaskan oleh Amr bin al-As sebagai ibu negeri Mesir. Kota ini ditinggalkan setelah kerajaan Bani Fatimiyah berkuasa dan menjadikan Kahirah sebagai ibu negeri yang baru menggantikan Fustat sekitar tahun 969 Masehi. Kota Fustat dimusnahkan oleh kerajaan yang sama pada tahun 1168 Masehi bagi mengelakkan ia jatuh ke tangan tentera salib. Selama 11 kurun, kawasan ini terbiar hinggalah inisiatif diambil bagi memeliharanya sebagai peninggalan sejarah yang berharga. Kajian menunjukkan kota ini telah mempunyai sistem pembentungan yang lebih maju berbanding kota-kota di Eropah yang sezaman dengannya. Fustat dipilih sebagai ibu negeri Mesir setelah cadangan menjadikan Iskandariyah yang ditawan pada 21 Hijrah sebagai ibu negeri tidak dipersetujui oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Apa yang tinggal hari ini hanyalah runtuhan kegemilangan silam. Walau menjadi padang jarak padang terkukur, Fustat kekal dalam lipatan sejarah kegemilangan Islam di Mesir. Bagi penduduk Qahirah Al-Qadimah, masjid ini suatu kemegahan buat mereka. Ia monumen paling berharga, mengingatkan rakyat Mesir detik awal terbentuknya wilayah Islam di Mesir. Sebagai menghargai kepemimpinannya membuka wilayah ini, Amr bin al-As dilantik sebagai Gubernur Mesir. Beliau telah mendirikan masjid yang hingga ke hari ini masih terpelihara, dikenali dengan Jami' Amr bin al-As. Dipercayai masjid ini adalah masjid terawal dibina dan tertua di Afrika. Jami' Amr bin al-As letaknya tidak jauh dari runtuhan kota lama Fustat. Berbanding kota Fustat, ia lebih bernasib baik. Bersama peredaran zaman, masjid ini kukuh berdiri, diperbaiki dari masa ke semasa. Cirinya yang asal cuba dikekalkan. Masjid kurun pertama hijrah ini dianggap sebuah tinggalan bersejarah yang perlu dipelihara.
Struktur awal masjid ini hanyalah daripada batang kurma dan pelepah tamar yang membentuk tiang dan atapnya. Tradisi masjid sebagai pusat pengajian masih diteruskan di sini. Hampir setiap hari, Syekh Ahmad Muhammad Al-Khawwas menyampaikan kuliahnya di masjid ini. وهذا الجامع يشمل بالعناية لأنه أول جامع في أفريقيا وأول جامعة علمية في مصر قبل الأزهر، وأنه كان يتوالى عليه الشيوخ من جميع الأنحاء لدراسة التفاسير والأحاديث وحتى وقتنا هذا. Proses pertama yang dilakukan dalam pembinaan masjid ini ialah menentukan mihrab dan arah kiblat oleh dua orang sahabat Nabi, Zubair bin Awam dan Ubadah bin Samit. Menurut catatan sejarah, tapak asal masjid ini hanya berukuran 375 meter persegi. Ketika tercetusnya Perang Siffin sekitar tahun 37 Hijrah, Amr bin Al-As memainkan peranan yang penting. Beliau mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perundingan dengan pihak Ali bin Abi Talib di Dumatul Jandal yang dikenali dengan Majlis Tahkim. Masjid dengan 366 tiang ini mempunyai dua buah mimbar. Mimbar besar ini diperbuat daripada kayu zan yang berusia lebih 200 tahun dan dibina pada zaman Mamalik ketika pemerintahan Amir Murad Beg. Mimbar yang lebih kecil dibina 40 tahun lalu. Di ujung sebelah kiri mimbar ialah makam seorang sahabat Nabi. Beliau adalah anak kepada Amr bin Al-As. Inilah makam Abdullah bin Amr bin Al-As. Makamnya sentiasa diziarahi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberi perakuannya terhadap Abdullah dengan berkata, orang yang lebih mengingati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain saya ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia menulis hadis manakala saya tidak menulisnya. Abdullah mendapat keizinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatat hadis dalam perkara ar-ridha wal ghadab, iaitu dalam masalah suruhan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Abdullah bin Amr bin Al-As dilahirkan semasa ayahnya terlalu muda, iaitu 12 tahun. Tapi berbanding bapanya, Abdullah lebih dahulu menerima hidayah Islam. Beliau bersama bapanya membantu pasukan Islam membuka wilayah Syam. Abdullah berperanan membawa panji-panji pasukan muslimin sewaktu peperangan Yarmouk. Abdullah bin Amr bin Al-As meninggal dunia sekitar tahun 63 Hijrah pada usia 72 tahun. Sekalipun namanya tidak semasyhur bapanya, beliau tetap dikenang sebagai sahabat Nabi yang turut menyumbang membangunkan Islam pada zamannya. Pada tahun 1950, berlaku suatu penemuan. Sewaktu memulakan kerja membina menara masjid, didapati sebuah kubur yang tertulis nama seorang sahabat Nabi, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Masjid Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq ini kebanggaan penduduk Mid Damsis, 25 km dari Al-Mansura, Mesir. Ia diasaskan oleh Panglima Islam Amr bin Al-As semasa membuka daerah ini 14 kurun lalu. Tragedi yang menimpa Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq menjadi contoh yang cukup mengajar umat Islam erti dan harga perpaduan. Krisis antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan memakan korban yang bukan sedikit. Muhammad, anak sahabat Nabi yang juga Khalifah Islam pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji terakhir. Beliau dinamakan Muhammad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Asma binti Umayyis berkahwin dengan Abu Bakar As-Siddiq setelah suaminya Ja'far bin Abi Talib terkorban syahid di medan Mu'tah. Hasil perkawinan itu lahirlah Muhammad pada 5 Zulkaidah tahun 10 Hijrah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ibunya Asma berkahwin dengan Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq membesar dan terdidik dengan sempurna di rumah bapa tirinya, Ali bin Abi Talib. Setelah menjadi khalifah, Sayyidina Ali melantik Muhammad menjadi gubernur di Mesir. Namun setelah kematian Khalifah Ali, Muawiyah mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah. Dan nasib tidak menyebelahi Muhammad. قتل محمد بن أبو بكر الصديق وكان جيشه 2000 في مقابل 6000 جندي جيش معاوية ابن حديج هذا الأمر الذي هزم جيش محمد بن أبو بكر أمام جيش معاوية ابن حديج وفر محمد بن أبو بكر واختفى في بيت امرأة عجوز الذي لا تعرف قيمة الأسرار ودلتهم عليه فدخلوا هذا البيت وأخذوه وكبلوه بالحبال وقتلوه شر قتله وأحرقوا معظم أعضائه وقتلوه في مكانه ودفنوه في المكان الذي قتل فيه. Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq syahid pada tahun 38 Hijrah. Mayatnya kemudian dipindahkan oleh khadamnya bernama Zammam ke sini. Bagaimanapun menurut riwayat lain, beliau dimakamkan di Kahirah. Amr bin al-As wafat ketika berumur 80 tahun dan dikebumikan di Mesir. Ahli sejarah memberikan pendapat yang berbeza dalam menentukan makam Amr bin al-As. Ada yang mengatakan ia dikuburkan di Al-Muqattan, Kahirah. Jami' Uqbah bin Amir ini terletak di pinggir bandar Kahirah. Ia menempatkan makam 3 orang sahabat Nabi, Uqbah bin Amir, Abu Basrah Al-Ghifari, dan Amr bin al-As. Di Istanbul, Turki, terdapat beberapa makam sahabat yang satu daripadanya didakwa sebagai makam Amr bin al-As. Dikatakan beliau datang ke Konstantinopel bersama tentera Islam lain bagi membebaskan kota itu dari Byzantium. Walaupun kubur sebenar Amr bin al-As tidak dapat dipastikan, kepahlawanan dan jasanya membuka Mesir dan wilayah-wilayah Islam tidak diragui dan dipertikaikan oleh sejarah. Sesungguhnya, beliau sahabat Nabi yang dimuliakan, pemimpin berkaliber, pejuang agung yang membebaskan Palestin dan Mesir daripada cengkaman Kaisar Rom, menjulang panji-panji tauhid bersama para sahabat yang cintakan Allah dan Rasul-Nya.